Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid din wad dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أكرمنا بالعلم والتقوى. اللهم أكرمنا بالعلم والتقوى. اللهم أكرمنا بالعلم والتقوى. Amma ba'd. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan yang baik daripada Allah. Malam ni Allah temukan kita semua di dalam rumahnya dan satu tempat yang amat baik terhasilnya pertemuan ini, iaitu di dalam rumah Allah. Maka pertemuan yang baik, mudah-mudahan pertemuan ini dikira sebagai satu amal saleh kita semua. Kerana kita berharap mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang disebutkan oleh Sayyidina Rasul, yakni golongan pemuda yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Moga-moga besok di yaumil akhirah kita direzekikan untuk mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia ni kita boleh buat sesuka hati kita. Kita boleh buat semau-mau mengikut nafsu kita. Tapi di akhirat kita kena ikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita susah di sana, maka untuk mendapat kesenangannya kita kena berusaha semasa di dalam dunia ni. Kalau kita dah sampai sana, kita tak mampu buat apa dah. Sebab di akhirat bukan tempat untuk kita beramal. Di akhirat adalah tempat untuk kita menerima apa yang telah kita amalkan di dalam dunia. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita kisahkan seperti mana yang diminta oleh pihak masjid. Kita berkisah tentang untuk mendapat keredaan ibu dan ayah. Malam ni kita jangan letak diri kita sebagai ibu, sebagai ayah. Kita letak diri kita sebagai anak. Sebab kita pernah ada ibu, kita pernah ada ayah. Kalau kita letak diri kita, saya dan tuan-tuan letak diri kita sebagai ayah, sebagai ibu, kita takkan nampak salah kita. Kita nampak kita ni betul saja. Kita akan nampak salah anak-anak kita.
Dan kita terlupa yang kita pun ada mak, yang kita pun ada ayah. Yang kita pernah duduk tempat anak itu sendiri. Tetapi bila kita bicarakan masalah ini, kita letak tempat kita sebagai ibu, sebagai ayah, kita takkan nampak akan kesilapan kita. Kita akan nampak salah anak-anak kita. Jadi malam ni saya letak diri saya sebagai seorang anak. Tuan-tuan letaklah diri tuan-tuan sebagai seorang anak. Kalau kita kata mak saya tak ada dah, ayah saya tak ada dah, maka peluang dua pintu syurga itu pada kita dah hilang. Jalan untuk kita masuk syurga dengan pintu ibu dan pintu ayah ni tak ada untuk kita. Peluang tu dah tak ada. Maka kita kena usaha pergi cari jalan mana aku nak masuk syurga. Yang Nabi sebut banyak jalan untuk kita masuk dalam syurga ni. Antara yang kita dengar, tuan-tuan, malam ni saya kena slow sikit sebab saya penat. Last minggu ni saya kena penat. Itu mungkin tuan-tuan lagi tanya pasal apa Ustaz slow. Dia slow sangat sebab saya kena penat. Lagi kalau saya deras sikit, saya kena makan ubat lagi. Saya kena penat. Nah, Abang Mai kata tanda mati tu kat kita dah ada. Tanda mati tu kat kita dah ada. Ya. Tapi kita ni duk belagak ni. Kita tak sedar diri. Kita duk fikir hidup ya. Fikir hidup ni tak pernah berhenti. Daripada muda sampailah. Duduk fikir macam mana nak hidup. Dan tak pernah dalam hidup kita fikir macam mana aku mati. Sebenarnya orang alim ni fikir dia tak sama dengan kita. Orang alim ni dia fikir macam mana dia mati. Tapi kita fikir macam mana aku nak hidup. Sebab apa? Sebab orang alim ni dia tahu hakikat hidup yang sebenar adalah akhirat. Yang tidak ada titik kesudahan dia. Saya tahu dan tuan-tuan tahu. Akhirat ni tak ada mati dah. Khalidina fiha abada. Susah kat sana, kekal. Senang kat sana, kekal. Kalau kita duduk tempat yang orang benci, kekal. Kita duduk tempat yang orang suka, kekal. Kalau kita mulia, kekal. Kalau kita ni hina, kekal. Tapi apabila kita ilmu yang ada pada kita tak dikurniakan oleh Allah kemuliaan ahlul ilmi. Kemuliaan ahlul ilmi ni ketika ilmu dia ni tadi, dia boleh bawa memandang kepada akhirat. Ini karamah ahli ilmi. Bila kata orang alim ni, pada sisi manusia, dia boleh cakap, dia pandai baca Quran, dia pandai baca hadis, dia pandai. Semua pandai. Oh, kita kata pandai dah. Pada Allah belum pandai lagi. Yang ni bukan lagi pandai. Pada Allah Ta'ala, dia pandai pada sisi Allah Ta'ala ketika ilmu yang ada kat dia, dia boleh bawa diri dia pergi akhirat. Takut dia ni, dia fikir bukan takut dalam dunia. Kalau aku tak boleh makan sedap dalam dunia, aku takut. Dia kata kalau besok aku tak boleh makan sedap ke akhirat, yang tu dia takut. Sebab nak makan sedap ni tempat dia dalam syurga ya.
Dalam neraka tak ada benda yang sedap. Ya. Makanan dia zakum. Tak ada benda sedap dalam neraka ni. Lepas itu dia akan fikir. Ni dikatakan rumah ahlul ilmi. Orang yang Allah berikan kepada mereka ilmu, lalu dia sentiasa memikirkan akan akhirat. Maka hidup dalam dunia ni sebagai wasilah dia nak bahagia, nak elok, nak baik di akhirat besok. Kita belah-belah Kedah ni, kita ada bendang. Kita siap tak bendang kita di sana? Kita ada bendang banyak relung, kita bangga. Kita ada tak bendang berapa relung dah? Kebun kita di syurga Allah. Kita siap tak lagi? Bendang kita kalau 2-30 relung ni, besok tinggal. Serelung pun kita tak bawa. Semua pindah milik. Pergi kat waris kita. Tapi kalau umur yang Allah bagi kat kita ni, kita tak berusaha untuk kita buat kebun, buat bendang kat dalam syurga, besok kita susah. Semua orang fikir macam tu. Kalau tak luas bendang ni, kita susah. Bagi luas bendang, dia senang. Pernah tak kita fikir, berapa dah banyak kebun aku duduk dalam syurga yang aku dah siap kan? Kalau tak ada, makna kita susah. Kalau tak ada, kita tak bersiap apa pun, makna kita susah. Kita mau senang dalam dunia, tapi kita susah di akhirat nak buat apa. Kita mau hidup kita bagus dalam dunia, tapi kita susah dekat sana nak buat apa. Kita mau sihat dalam dunia, tapi di sana kita sakit nak buat apa. Dalam dunia ni, kalau kita sakit, kita cukup takut. Kita usaha cari ubat. Tapi akhirat kita dah lama sakit dah. Malam ni kita bincang tempat seorang anak. Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah. Qala as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ayyu. Qala birrul walidain. Qala thumma ayyu. Qala al-jihadu fi sabilillah. Ibnu Mas'ud berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Allah sayang. Amalan apa yang Allah sayang? Kita, kalau orang sayang kat kita, kita cukup seronok. Pernah tak kita fikir, kalau aku ni Allah sayang aku? Dalam hidup ni kita usaha nak cari kasih sayang orang. Ya, orang sayang kat kita. Kenapa kita tak mau usaha bagi Allah sayang kat kita? Orang sayang kat kita, satu hari dia jumpa buruk kita. Dia tukar kasih dan sayang tu kepada kebencian. Walaupun dia nampak 1000 kebaikan kita, mai satu saja buruk kita, hilang habis kasih sayang. Allah dah 1000 keburukan kita yang Allah dah tengok. Kita buat mai satu saja kebaikan, iaitu taubat. Allah terus sayang kita. Inna Allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tapi kita masih lagi memilih orang daripada Allah. Allah tengok 1000 kejahatan kita. Bukan 1000 kita buat jahat, juta. Lebih pada tu. Kita buat mai pada Allah Ta'ala satu saja kebaikan, iaitu taubat. Lalu Allah
Tak pandang beribu-ribu, berjuta-juta kesalahan dengan sekali saja kita mai buat baik. Manusia ni kita bawa mai 1000 kebaikan kat dia. Sekali je. Sekali je. Kita buat jahat dan dia tahu jahat kita. Dia padam 1000 kebaikan dan 1000 kebaikan kita tu hilang. Dan dia akan ulang-ulang satu kejahatan itu. Inilah manusia. Sebab itu tuan-tuan cari kasih sayang Allah Ta'ala. Kita dah lama buat kerana orang. Cari kasih orang. Buat supaya orang pandang kita. Buat supaya orang tengok kita. Puluhan tahun dah. Supaya orang jangan kata kat kita. Puluhan tahun dah. Bila umur kita telah uzur ini, apa salah dia? Kita tukar kehidupan kita. Kita pergi cari Allah. Kita pergi cari kasih sayang Allah. Kita cari pandangan Allah. Kita pergi cari apa yang Allah suka. Walaupun semua orang tak suka kita, tapi Allah suka kita. Apa kata Rasulullah? Apa kata Ibn Mas'ud? Apakah amalan yang paling dicintai Allah? Rasulullah menjawab, mendirikan salat pada waktu dia. Beliau menjawab, Rasulullah jawab, diri salat pada waktu dia. Ibn Mas'ud bertanya kembali kepada Rasulullah, kemudian apa? Jawab Rasulullah, berbakti kepada orang tua. Buat baik dengan mak bapak. Saya kena tanya diri saya, tuan-tuan kena tanya diri tuan-tuan, banyak mana kita dah buat baik dengan mak bapak kita? Banyak mana? Banyak mana kita dah buat baik dengan mak bapak kita? Saya kena tanya, tuan-tuan kena tanya. Sebab apa? Sebab perkara ini adalah perkara yang diwajibkan atas seorang anak. Hebat kok manalah kita. Alim kok manalah kita. Banyak ibadat kok manalah kita. Tinggilah tempat kita pada sisi manusia. Tapi kita gagal dengan mak dengan pak kita. Maka kita akan gagal di akhirat. Siapa yang tahu kita gagal? Kita. Siapa yang tahu kita gagal? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu kita ni anak yang gagal. Kita ni seorang hamba yang gagal, seorang anak yang gagal. Ketika mana kita ni tuan-tuan tak boleh menjadi seorang anak yang baik. Pada ketika itu kita bukan seorang manusia yang baik pada sisi Allah dan Rasul. Ibnu Mas'ud bertanya lagi kepada Rasulullah, apa lagi ya Rasulullah? Amalan yang dicintai oleh Allah. Beliau menjawab, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita nak berjihad macam orang Palestin, kita tak mampu. Malam ni saya seru berjihadlah sebagai seorang anak. Kita nak berdepan dengan orang Yahudi, kita tak mampu. Kita banyak benda kita sayang dalam hidup ni. Kita sayang duit, kita sayang retak kita lebih pada Allah lagi. Kita sayang tanah kita lebih pada Allah lagi. Kita sayang pangkat kita lebih pada Allah lagi. Kita sayang dunia ni lebih pada Allah lagi. Kita tak mampu. Orang Palestin tu tak. Mereka
boleh tahan peluru dengan dada mereka. Mereka boleh tahan peluru dengan badan mereka. Sebab apa? Sebab mereka tak sayang apa lah. Mereka menunggu bilakah giliran aku untuk masuk syurga Allah. Lepas tu kalau saya tengok, tuan-tuan tengok dalam Facebook, sahabat kita di Palestin, mereka mati senyum. Pasal apa mereka senyum? Mereka tunggu lama dah nak masuk syurga. Lepas tu kita tengok gambar mereka kan, duk mati tu senyum. Ada yang senyum nampak gigi. Kerana mereka tunggu lama nak masuk syurga. Ketika sampai gilir mereka mati tu, mereka senyum. Kenapa? Kerana doa yang mereka minta ni Allah kabul kat mereka. Lah mereka yang mati syahid, mereka sedang bersukaria di dalam syurga Allah. Kita tak perlu nak elak peluru, nak elak bom, nak beli apa. Kita kena berjihad supaya kita letakkan diri kita sebagai seorang anak yang saleh. Jika yang tu pun kita tak mampu untuk jadikan diri kita sebagai seorang anak yang saleh, macam mana kita nak masuk syurga Allah? Lah ni tuan-tuan, mak salahkan anak, mak pak salahkan anak, anak-anak salahkan mak pak. Anak-anak kata begini kat mak dengan pak dia. Mak dengan pak dia kata, kami mak dengan pak syurga kat kami. Hampa jangan duk buat pasal. Sampai bila benda ni nak berakhir? Kenapa kita sebagai seorang ibu tak boleh kita rendah diri tempat kita? Kenapa kita sebagai seorang ayah yang kita dulu pun pernah duduk tempat seorang anak, kenapa seorang anak dia tak rasa yang ibu dan ayah ini adalah satu tempat ataupun jalan dia untuk dapat syurga Allah? Sebab syurga ni mahal. Syurga ni tak semua orang boleh masuk. Ni kita nak sambut Isra' Mi'raj. Saya dengar, tuan-tuan dengar puluh tahun dah cerita Isra' Mi'raj. Dalam cerita Isra' Mi'raj, ramai orang duduk dalam neraka, tak ramai orang boleh duduk dalam syurga. Sebab itu, untuk kita dapat duduk dalam syurga ini, kena bersungguh. Untuk jadi seorang anak yang baik, ibu ayah yang baik, 3 benda ni tuan-tuan kena ada dalam diri kita. Nak jadi apa pun, ayah yang baik, ibu yang baik, anak yang baik, guru yang baik, sahabat yang baik, insan yang baik, 3 sifat ini kena sinkroniskan. Dia kena tak boleh pisah. Apa dia tuan-tuan? Pertama, ikhlas. Ikhlas jadi mak dengan bapa, mak dengan abah. Ikhlas jadi seorang ibu, jadi seorang ayah. Saya pernah jumpa tuan-tuan, ada mak yang dia kira dengan anak dia berapa ribu, berapa puluh ribu dia dah keluar belanja sampai anak dia masuk universiti. Rupa dia tak ikhlas sebagai seorang ibu. Tuan-tuan, sebenarnya hidup kita lah adalah daripada kelebihan anak-anak kita. Ni, saya nak beritahu macam ni. Kelebihan seorang ibu dan seorang ayah
adalah daripada kelebihan anak-anak dia. Kelebihan seorang anak adalah daripada kelebihan mak pak dia. Jadi anak dengan pak ni dia tak boleh nak pisah. Jangan kita kata pak, mak macam ni, macam ni, macam ni. Anak macam ni, macam ni, macam ni. Tuan-tuan, kita seorang anak ni, kita akan hilang rasa seronok adanya mak pak ni bila mereka tak ada. Saya mak dah tak ada, pak dah tak ada. Masa tu baru kita tahu nikmatnya adanya ibu, adanya ayah. Tapi masa ibu kita ada, masa pak kita ada, kita tak buat baik pun dengan mereka. Tapi bila mereka dah meninggal dunia, masa tu baru kita kata, sunyi ya, tak rindu dengan masakan mak kita. Kalaulah pak aku tak buat aku lagu ni, aku tak boleh jadi orang. Ketika nikmat ni hilang, baru kita tahu yang tu satu nikmat. Begitu juga seorang mak, seorang pak. Yang kita duk sombong tempat mak, tempat pak. Bila anak kita Allah ambil. Allah ambil anak kita. Saya pernah jumpa tentang seorang ayah yang telah salat jenazah anak dia 6 orang. Dia kata apa? Allah bagi rezeki kat saya semayang mayat anak saya 6 orang, Ustaz. Dia meninggal bukan yang muda, 40, 50. Pak dia tu umur dekat 90. Tuan-tuan, nak abang mai. Anak satu nikmat daripada Allah. Sampai Nabi Ibrahim minta dengan Allah, Rabbi habli minas salihin, fabashsharnahu bighulamin halim. Mak dengan pak ni satu nikmat. Satu nikmat yang tak ada galang ganti dah. Sebab itu, kalau kita ni tuan-tuan sombong dengan tempat kita, anak sombong dengan tempat anak, mak pak sombong dengan tempat mak pak ni tadi, pada ketika itu anugerah yang Allah berikan kepada kita tidak boleh menjadi asbab kita jadi orang baik. Tuan-tuan, seorang anak ni dengan mak pak dia kena buat apa? Pertama, dia tak menyinggung perasaan orang tua dia. Ini yang Allah sebut dalam Quran. Dalam Al-Isra ayat 23. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إلى آخر الآية. Allah suruh kita buat baik dengan mak pak kita. Jangan sampai kita ni dengan mak kita, dengan pak kita. فَلَا تَكُلْ لَهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَكُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Saya ambil sikit-sikit ayat ni. Saya nak tanya, dalam hidup kita, berapa kali kita ada mak kita? Masa kita balik dulu, mak kita suruh kita, apa kali kita mak kita?
La tuan-tuan, kita tak ada apa. Tapi anak-anak la, bila mak dia panggil, dia buat sengap. Tuan-tuan perasan tak? Saya ada cucu, tuan-tuan ada cucu. Saya ada 16 cucu. Kita tengok budak lah, bila mak dia panggil, dia buat sengap, tuan-tuan. Ketika budak ni dia buat sengap, kita sebagai seorang ayah, kita tahu betapa sakitnya hati seorang ibu pada waktu tu. Dia tak suka dengan mak dia, dia tak suka apa yang mak dia suruh, dia sengap saja. Pada masa itulah dia telah menjadi anak yang derhaka. Saya selalu pesan kat murid saya ada 3 madrasah. Saya kata, saya redha kalau hampa ni bodoh, tetapi hampa menjadi anak yang saleh, yang boleh menyejukkan hati mak bapa hamba. Tetapi saya tidak akan redha sekali-kali jika hampa apai 30 juzuk. Tapi hampa telah menyakiti akan hati mak dan ayah hamba. Seorang ayah, saya bercakap sebagai seorang ayah. Kita ni tuan-tuan, kita usaha nak sampaikan najat anak-anak kita. Keperluan dia. Sampai kita sanggup berhutang, kita tak beritahu dekat mereka yang kita berhutang. Seorang ibu pun sama. Dia sanggup gadaikan harta dia, barang kemas dia untuk besarkan kita. Dan seorang anak, ketika dia bertemu dengan perkara yang tak sesuai dengan jiwa dia, saat itu dia tak pernah nampak akan pengorbanan ibu dia, pengorbanan ayah dia. Tuan-tuan, Tuan-tuan lalu perkara ni, saya lalu. Bagi seorang ayah, dia tak perlu, dia tak mau anak dia balah dengan keuangan. Cukuplah kalau hampa boleh sayang kami. Cukuplah kalau hampa ambil tahu tentang diri kami. Hampa tanya kami dah makan belum? Hampa tanya kami sihat ke belum? Sihat ke tak? Walaupun hampa tak main tak berah pun tak apa. Tapi hampa tanya, muak makan tak lagi? Ayah makan tak lagi? Itu dah cukup dah buat kami kenyang. Ni seorang ayah dan seorang ibu. Tuan-tuan, kenapa Uwais Al-Qarni? Tuan-tuan pernah dengar cerita Uwais Al-Qarni? Rasulullah arahkan Sayyidina Umar. Wahai Umar, pergi jumpa Uwais Al-Qarni. Minta tolong dengan Uwais Al-Qarni, doakan supaya Allah ampunkan dosa. Allah berkatkan hidup. Minta kebaikan, minta keampunan. Macam tu lebih kurang cerita. Kalau ikut tuan-tuan, tempat Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab ini lebih tinggi daripada Uwais Al-Qarni. Pasal apa? Dalam hal ini, Uwais Al-Qarni ini diangkat oleh Allah. Satu je sebab. Sebab Uwais Al-Qarni dia memuliakan ibu dia. Kita tak boleh lawan tuan-tuan Uwais Al-Qarni ni. Uwais Al-Qarni ni tuan-tuan,
mak dia ni tak boleh jalan. Hajat mak dia nak pergi haji. Tuan-tuan tahu tak? Tiap-tiap hari dia berlatih angkat anak lembu. Tiap-tiap hari. Orang kata Uwais ni gila. Tiap-tiap hari dia angkat anak lembu, tuan-tuan. Rupa dia berlatih angkat anak lembu ni, tuan-tuan. Supaya badan dia kuat, dia boleh dukung mak dia pergi haji. Dia ni daripada Yaman. Supaya dia boleh dukung mak dia ni pergi haji. Tuan-tuan, Yaman nak sampai Mekah ni bukan dekat, tuan-tuan. Bukan kampung bukit kecil ni nak pergi Pantai Merdeka. Uwais Al-Qarni sampaikan hajat mak dia. Saya nak tanya, kalau nak duduk tempat Uwais Al-Qarni ni, kalau ada mak, boleh tak habiskan kereta kita untuk mak kita, untuk pak kita? Tanya mak kita, mak nak pergi umrah tak? Saya nak dukung mak macam Uwais Al-Qarni, saya tak larat mak. Tapi saya boleh kerja sungguh-sungguh untuk saya impun kereta bagi mak buat umrah, bagi mak buat haji. Yang ni saja saya mampu, mak. Saya nak ikut Uwais Al-Qarni, cara Uwais Al-Qarni saya tak mampu, mak. Tapi saya usaha, saya nak impun kereta supaya mak boleh pergi jumpa Nabi, mak boleh pergi tengok Baitullahil Haram. Kita jangan lupa berkatnya rezeki seorang anak itu apabila kita mendapat keberkatan pada mak dan ayah kita. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal antara doa yang mustajab. Yang ni ada hadis sebut. Apa kata Nabi? 3 doa yang mustajab yang tak diragukan. Pertama, doa orang yang dizalimi. Kita ada buat zalim dengan orang doa kita. Yang ni kena ambil tahu, tuan-tuan. Dalam hidup kita, berapa ramai orang yang dah kita zalim. Saya sebelum cakap ni minta maaf lah. Kita kalau duk dapat baja subsidi ni, kalau bukan kita punya, jangan ambil. Dosa. Dalam dunia ni orang tak tahu kita ambil, tapi Allah tengok kita. Dah buat bendang, ada kan, baja subsidi, ada kan. Ke saya salah? Sebab saya dulu masa budak-budak, saya dah buat bendang lah. Ada lah pengalaman buat bendang, pukul padi. Dulu mana ada mesin padi, dulu kita pukul padi. Tengah-tengah malam, pukul padi. Kalau kita ada ambil hak orang lain, baja, tuan-tuan, ketika itu besok kita tak mampu nak pulang balik benda tu, kita nak minta maaf dengan siapa? Cara bayarnya satu je, neraka Allah. Lalu orang tanya, Ustaz, kalau dulu-dulu kami pernah nak buat macam mana? Minta ampun dengan Allah, sementara umur masih ada. Saya bercakap dengan kawan-kawan sekolah saya, ramai mati, tuan-tuan. Mati jantung, darah tinggi. Baru ni seorang pergi.
Darah tinggi, tuan-tuan. Sembang dengan kawan-kawan, pasal apa Allah tak matikan kita lagi. Dan kita ni umur sama. Umur sama. Tapi Allah ambil kita. Allah tak ambil kita. Saya berseluruh dengan kawan-kawan lah. Dia kata kita ni masa muda dulu, setan takut dengan kita. Hantu jumpa kita lari. Lepas tu orang jumpa hantu ni orang baik-baik. Orang balik masjid jumpa hantu. Orang balik mengaji jumpa hantu. Orang baik-baik. Orang jahat-jahat ni mana jumpa hantu. Balik tu tengok wayang pacak, tak jumpa hantu. Ya. Setan ni dia kata dia tengok kita dah. Yang ni tak apa, setan nama setan nak kacau apa-apa. Kenapa Allah panjang kat kita? Sebab Allah masih bagi peluang kat kita supaya kita kifarahkan lagi apa kejahatan yang pernah kita buat. Sebab itu antara benda yang Allah bagi kat kita, apa dia, tuan-tuan? Sakit. Saya cakap sakit ni antara salah satu sebab dia dosa. Lalu orang kata, orang tanya, Ustaz, Nabi Ayub macam mana? Jangan kita cerita level orang saleh. Kita cerita level kita. Kita cerita level kita, level orang fasik. Level hak dulu kita ni buat dosa, buat maksiat, tak ingat. Kita jangan cerita Nabi Ayub, dia Nabi. Kita cerita ni, cerita tahap kita. Masa muda tinggal sembahyang. Masa muda kita tinggal puasa. Kita ambil barang orang. Kita ambil hak orang. Fitrah manusia ni biasanya dosa itu dia suka lupa. Kita hutang orang tak bayar. Kita dah buat sengap. Walhal orang yang mati ada hutang sampai Nabi tak mau sembahyangkan jenazah tu. Kita buat tak tahu dengan hutang. Tuan-tuan, ketika Nabi kata sakit ini menghapuskan dosa tiap-tiap hari dan Allah berikan rahmat tiap-tiap hari. Kita cerita tempat kita, jangan cerita tempat tok guru kita, di orang saleh. Makna sakit yang ada dekat kita ni sebab dosa. Lalu orang tanya saya, Ustaz lah sakit? Dosa. Sebab saya bukan orang saleh. Sebab itu mati dalam keadaan sakit yang lama ni, lepas siksa kubur. Bila kita sakit, yang kita nak rasa risau, tuan-tuan, apa dia? Sakit yang aku hadap ni, cukup tak untuk Allah kifarahkan semua dosa aku selama aku dalam hidup ni? Ataupun sakit yang kita tanggung ni tak mampu nak kifarahkan lagi semua dosa-dosa yang kita buat semasa hidup kita. Siapa tahu salah sendiri? Kita. Siapa tahu salah kita? Kita. Yang ni nak kena tanya.
Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa orang yang bermusafir. Wa da'watul musafiri. Ketiga, doa orang tua kepada anak dia. Jadi tuan-tuan, pukul 9 lah. Saat dia lah. Saya cakap, nak pesan ni, sebagai kita orang tua kan, kita sebagai mak, sebagai pak, mulai malam ni bagi doa kat anak-anak kita, doa hak baik-baik semua. Sebab apa? Sebab saya tak tahu bila saya mati, tuan-tuan tak tahu bila tuan-tuan mati. Ada satu orang tanya dengan saya, tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, saya buat silap dalam hidup ni sampai saya hilang anak-anak saya. Bukan tak ada anak, ada, tapi dia tak rasa ada anak. Anak semua tak buat tak tahu dengan dia. Saya kata apa? Masa yang ada Allah bagi kat kita, tak tahu banyak mana ni, kita usaha untuk dapatkan semula anak-anak kita. Sebab apa? Saya bercakap ni bukan untuk dunia, tuan-tuan. Saya bercakap ni untuk akhirat. 3 benda. Tuan-tuan tahu hadis ni, saya pun tahu hadis ni. Bila mati anak Adam, putih segala amalan. Tuan-tuan tahu kan hadis ni. Hak nombor 3. Doa daripada anak yang soleh. Kalau masa hidup ni kita hilang dah anak kita, besok kita mati, kita tak akan dapat hak nombor 3 tu. Tuan-tuan, kalau anak-anak kita, mereka tak mau doakan kita tak boleh doa daripada anak-anak kita. Tuan-tuan pastikah kawan-kawan tuan-tuan mau doakan tuan-tuan setiap hari? Tuan-tuan pastikah orang kampung kita akan doakan kita setiap hari? Lepas itu Nabi sebut 3 benda ni. Ni semua retak, tuan-tuan. Sedekah jariah retak. Ilmu manfaat retak. Anak yang soleh retak. Tapi kalau kita tak ada reta untuk kita buat sedekah jariah, kita dah hilang satu benda. Kita tak ada ilmu manfaat yang kita pernah tunjukkan orang buat baik dan orang tu buat baik sampailah. Kita hilang satu benda. Hak paling kita takut, kita pernah tunjukkan kawan kita buat jahat dan kawan kita sampailah tak berhenti buat jahat. Dia jadi amal jariah kita. Saya, tuan-tuan, saya jumpa kawan-kawan saya balik. Hebat dengan kawan-kawan saya. Saya kata hari ni aku berlepas tangan dengan hampa. Sebab apa? Sebab takut kat sana besok mereka ni dakwa kita. Mereka heret kita. Di akhirat ni tuan-tuan, dia macam orang lemah. Janji mereka boleh selamat. Kita pula tak ada amal baik, tak banyak. Semayang sunat tak banyak, baca Quran tak banyak. Semayang malam sampai lah tak mampu. Buat baik tak mampu. Dan jahat dalam hidup kita, kita masih tak boleh bagi kurang. Mengumpat sampai lah tak mau berhenti. Hasad dengki bergaduh tak mau berhenti. Jahat kita tak mau kurang. Sombong kita,
Orang main nasihat kat kita, kita tolak. Kita tak mau terima, kita kata kita yang betul. Padahal kita ni umur dah tak lama dah. Umur liang lahat. Kalau kita tak ada hak nombor 3 tu, Nabi kata apa nombor 3? Doa daripada anak yang saleh. Pada ketika itu, tuan-tuan, kita tak ada apa. Masuk dalam liang lahat ni, tak ada apa. Sebab itu, tuan-tuan, akhir kuliah ni. Suara pun aku tak ada. Ada 3 hari lagi saya di Sungai Petani. Kalau saya berhabis suara malam ni, 2 hari lagi tak ada. Tadi saya berseluruh dengan anak saya. Kata malam ni, kalau tak ada suara, esok lusa saya ceramah pakai bahasa isyarat. Tak ada suara. Tuan-tuan tolong doa saya dah. Bukan doa panjang umur, tak. Jangan doa sihat. Doa husnul khatimah. Saya sihat tak guna. Biasa ni orang sihat ni dia lupa Tuhan. Elok tak orang ni dia ingat dia. Jangan bagi doa panjang. Panjang umur tak guna. Kalau saya panjang umur, semayang malam tak boleh, baca Quran tak boleh, semayang sunat tak boleh. Semua tak boleh. Umur ni buat makan ni buat apa? Kita ada umur makan. Makan sampai sakit. Kita makan sampai sakit. Makan sampai kencing manis. Kita makan sampai darah tinggi. Makan sampai gout. Kita makan. Buat apa? Tuan-tuan doa bagi kat saya. Husnul khatimah. Ketika kita buat semua benda ni, hak yang saya kata pada mula tadi, 3 perkara jangan tinggal. Ikhlas. Yang kedua, sidik, yakni benar pada amalan. Habis ni saya nak katuk. Benar pada amalan kita. Kita buat ni betul tak ikut syarak? Ya. Kita buat ni betul tak apa yang agama kata? Tengok tu. Dan yang ketiga, sabar. Sebab apa? Sebab untuk jadi orang saleh, untuk nak duduk tempat yang baik, kena kita sabar. Sebab itu, apa yang disebutkan kepada kita, ada hadis menyatakan, sabar ni susah. Sabar ni kata dia susah. Tapi nak dapat sabar ni, satu jalan dia kata. Apa dia? Yakin. Orang yakin ni dia boleh sabar. Tapi kalau dia tak yakin, dia tak boleh sabar. Kalau dia yakin dengan syurga, dia boleh sabar untuk masuk syurga. Kalau dia yakin dengan neraka, dia boleh sabar untuk dia jauh daripada perkara neraka. Dia kena sabar. Tuan-tuan, kalau dia yakin dengan jalan pintu mak dan pintu ayah ni dia boleh masuk syurga, maka dia akan sabar melalui 2 pintu tersebut. Susah, tuan-tuan. Saya kalau cerita pasal mak dengan pak ni, dia sedih lah sikit. Sedih bukan pasal mak dengan pak kita tak ada. Kita sedih. Saya sampailah bila saya duk teringat, kata mak kita tak ada. Satu persoalan dalam diri saya. Masa mak saya meninggal dunia ni, dia ada kecil hati dia ada kat saya yang tu. Sampailah saya duk takut ni. Sampailah.
Bila saya duk teringat kat mak saya ni, saya duk teringat apa? Masa dia meninggal tu, dia kecil hati dah dekat saya. Sampailah saya duk, bila saya sebut pasal mak, masa tu saya agak sedih sikit. Pasal apa? Hebatlah taram anak kita. Macam saya duk ceramah, sana sini, sampai sana, mak saya rupanya tak reda dengan saya. Duk mengajak sana, duk mengajak sini. Sampai Sabah, Sarawak saya pergi tuan-tuan mengajak. Akhir sekali, saya duduk dalam neraka Allah. Buat apa? Tak guna. Tak guna. Dalam dunia ni tak apa lah. Sampai sana. Sampai nun. Sampai akhirat tu. Dalam dunia ni kita boleh ikut kata kita boleh ikut alasan kita. Tapi di akhirat kita degil tara mana dalam dunia ni. Belah Kedah ni dia kata ketegak lah tara mana dalam dunia ni. Sampai di akhirat kita kena tunduk dengan Allah dalam semua perkara. Kita tak boleh kata apa pun. Yang ni Allah ajar kita setiap minggu. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kita akan tunduk kepala kita di hadapan Allah Ta'ala. Kita nak angkat, tuan-tuan, nak angkat kepala kita malu. Pasal apa kita malu? Sebab kita tahu dah kita duduk mana. Ni Allah ajak dah. Setiap minggu Allah ajak. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Kita angkat kepala malu. Dalam dunia lu hang ustaz ceramah sana, ceramah sini. Bila angkat kepala, rupa mak kita tak reda kita. Pak kita tak reda kita. Lalu kita kata apa? Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Ya Allah, boleh tak engkau hidupkan kami balik, kembalikan kami balik. Kalau kami dan nak minta maaf dengan mak kami nak minta maaf. Kalau kami dan nak minta maaf dengan pak kami nak minta maaf. Kita kata dengan Allah, inna muqinun, kami dah percaya dah. Kami dah percaya hukum tu. Kami dah percaya tentang apa yang kau katakan dalam Al-Quran. Kami nak ikut 100%, kami tak mau lawan lah. Tapi tak boleh. Allah habaq dengan kita. Fazuku bima nasitum liqa'a yawmikum haza. Kamu rasakan. Kamu tanggung, kata Allah. Kamu rasa. Sebab apa? Dalam dunia dulu, kita lupa akan berlakunya pertemuan hari itu. Hari yang kita akan dihisap. Hari yang amalan kita akan ditimbang. Sebab itu tuan-tuan, selama Allah bagi kita rezeki, umur, bagi nikmat, mak dengan ayah, maka jagalah mereka ni sungguh-sungguh. Dan pada akhirnya, selagi Allah bagi kita nikmat anak-anak, jagalah anak-anak kita sungguh-sungguh. Ya tuan-tuan, doa kat mereka. Saya hari-hari angkat tangan untuk anak saya. Saya nak mai sengatan ni, anak-anak menantu saya semua mai jumpa saya. Mereka peluk saya, hak perempuan ke, hak laki-laki, semua menantu laki perempuan. Saya antara amalan yang saya buat,
Saya peluk anak menantu saya. Laki ke perempuan, saya peluk. Saya peluk anak sulung saya umur 35. Saya cium pipi lagi. Lah. Umur 35. Saya masih lagi duduk dengan dia. Duduk atas riba anak saya. Saya masih baring atas riba. Bukan duduk patah. Baring atas riba anak saya. Cakap lagi. Hang ni macam baby aku tengok. Doa bagi kat dia. Jadi malam ni tuan-tuan, tak gaduh, amalan paling mudah untuk kita. Saya nak pesan, jangan tinggal ni nah. Amalan seorang ayah, seorang ibu. Ini bukan susah sangat. Doa anak-anak kita. Nah, doakan anak-anak kita. Doakan mereka hari-hari. Pasal apa tuan-tuan? Pasal besok kalau kita masuk dalam liang lahat, mereka lah yang akan duk ingat kita. Nah, jangan buang semua. Kecil hati ibu ni buang. Kecil hati ayah ni buang. Nah, pasal apa buang? Sebab kita maukan rahmat Allah. Mohon tuan-tuan, seorang ibu tak pernah kecil hati dengan anak dia. Seorang ayah tak pernah kecil hati dengan anak. Tapi kita nak jadi ayah yang baik, kita nak jadi seorang ibu yang baik. Lalu kita lepaskan benda tu. Mudah-mudahan dengan aku lepaskan semua benda ni, anak-anakku adalah anak yang baik. Lalu mereka ini mendoakan aku selepas kematianku. Itu saja tuan-tuan. Setakat ini saja pertemuan saya dengan jamaah di sini. Minta maaf banyak-banyak lah. Cara orang penat ceramah. Orang penat. Jadi minta maaf banyak-banyak. Ada beberapa perkara yang saya nak sampaikan dengan jamaah di sini. Pertama, tuan-tuan tolong doakan saya, isteri dan anak-anak saya, dan ketiga-tiga madrasah saya. Mudah-mudahan dalam rahmat Allah Ta'ala kami dapat jadi orang baik. Dan mudah-mudahan madrasah yang kami buat ni sebagai serta majariah kami, ya, lepas kami mati. Pasal apa tuan-tuan? Saya ada 3 madrasah, 2 operasi, 1 lagi sedang dalam proses pembinaan di Kuala Terengganu. 2 madrasah tu di Selangor. Kenapa saya cakap supaya madrasah kami buat ni supaya jadi amal jariah kami sekeluarga. Saya dah terlibat dengan madrasah ni. Saya sendiri, hak madrasah hak saya buka sendiri dah 26 tahun. Hak yang saya teruskan madrasah almarhum orang tua saya dah 42 tahun. Jadi kami ni buat kerja sukarela. Saya tak wajib bayar yuran ni semua, tak wajib. Yuran makan minum semua tak ada. Tak wajib. Nak bagi-bagi tak bagi, sudah sampai ke sudah tak bagi. Pasal apa ustaz buat lagu tu? Sebab saya tak mau depa yang tak bayar ni jadi hutang. Bila jadi hutang, masa bersangkut antara guru dia dengan murid dia, dengan keluarga ibu bapa dia di akhirat. Itu satu. Yang kedua, sebab saya nak ajak diri saya. Sebab Allah sebut dalam Quran, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah cukupkan dia. Jadi tiap-tiap bulan ni saya tak harap dekat mereka. Tiap-tiap bulan saya doa harap ke Allah Subhanahu Wa Taala tolong cukupkan aku. Macam mana yang kau janjikan pada hamba-Mu, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Alhamdulillah tuan-tuan, 25 tahun sekolah saya sendiri. Alhamdulillah tak ada hutang, tak ada apa. Kalau tuan-tuan yang ikut saya pula, ada satu ustaz tu dia nak ikut cara saya. Last sekali tutup sekolah dia. Tuan-tuan yang ikut saya. Saya dah 25 tahun pegang ni. Alhamdulillah. Ada 3 sekolah. Sebulan nak pakai 60,000. Ya. Tapi alhamdulillah. Tak ada hutang api, tak ada hutang ayak. Tuan-tuan jangan ikut saya. Nah. Ada satu ustaz dia ikut 3 bulan katuk.
Dia kata macam mana saya boleh katuk sekolah ustaz tak boleh katuk. Dia kata saya tak tahu. Dia kata. Yang ketiga, jadi malam ni tuan-tuan tolong sampai dengan anak tuan-tuan dan kawan. Kalau ada jemaah sini yang nak sama-sama kami bina madrasah kami di Kuala Terengganu tu, la surau telah siap. Cuma jika ada sumbangan daripada semua jemaah, kita nak bayaran tunggakan yang masih tak selesai daripada hardware dan sebagainya. Dan kita nak bina asrama yang dah kita buat tapak ni, fasa yang kedua untuk pembinaan asrama. Jadi surau kemarin dah siap lebih kurang 1 juta lebih, 1.6 ke 1 point berapa saya pun tak ingat. Jadi saya bukan jenis orang yang bawa lot wakaf semua, tak ada. Saya bercakap macam ni nak bagi, tak bagi sudah. Tapi biasanya sampai ke sudah tak bagi. Buat kita tak mau pergi akhirat, nak buat macam mana? Kan? Kita rasa duduk dalam dunia ni lama. Saya bukan saya punya tuan-tuan sekolah. Saya mati so hampa pandai-pandai. Saya buat kerja saya. Sebab setiap takdir yang Allah bagi mesti ada kebaikan dia. Kenapa takdir tu kita kena lalu? Hang dulu masa hang mula lu, hang hidup lu macam ni jalan hang. Akhir hidup hang aku bagi jalan hang macam ni. Kita kena sangka baik. Saya sebab itu apa yang saya buat untuk tebus semua kesilapan zaman muda saya. Yang tu kan. Kita bukan Imam Syafi'i tuan-tuan. Lahir baik. Jangan tuan-tuan. Baik. Boleh nak? Boleh apa tuan-tuan? Setakat ni. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami tadahkan dua tangan kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolong ampunkan segala dosa-dosa kami, Ya Arhamar Rahimin. Tolonglah perbetulkan semua kesilapan kami dalam hidup kami ni, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika kami ni telah berbuat salah kepada mak dan ayah kami, tetapi mak dan ayah kami telah mendahului kami, telah menemui Engkau, Ya Allah. Kami tidak ada kesempatan untuk minta maaf dengan arwah mak kami, dengan arwah ayah kami. Tolonglah, Ya Allah, maafkan dosa kami sebagai seorang anak. Tolonglah, Ya Allah, keluarkan kami daripada golongan anak yang derhaka kepada dua ibu bapa kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami mohon kepada Engkau, Ya Allah, maka jadikan kami, isteri kami, anak-anak kami sebagai seorang hamba yang baik. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, tolonglah Kau jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh, Ya Allah. Anak perempuan kami, anak perempuan yang salehah. Menantu-menantu kami di kalangan menantu yang saleh dan salehah. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, jika kami telah membuat kesilapan sebagai seorang anak, jangan Kau berikan kesilapan, Kau jadikan anak-anak kami juga silap, Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, tolonglah dengarkan doa kami, tolonglah terima doa kami, tolonglah mustajab doa kami. Kami tidak ada tempat lain untuk meminta dan memohon, Ya Allah,
Kami hanya ada Engkau saja, ya Allah. Kami hanya ada Engkau saja, ya Allah. Kami hanya ada Engkau saja, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.